Cikgu. Dan juga Cikgu di sebelah kanan saya pula bersama dengan Yang Mulia Cikgu Hajah Nur Fazilah binti Haji Judin. Memang penerima anugerah Rais dan juga pelajar cemerlang BLNG, anugerah Dekan Usuluddin dan juga anugerah dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah. Dan juga tahniah diucapkan kepada cikgu-cikgu yang sudah berada di studio pada ketika ini yang kemarin menerima malam semalam menerima anugerah, dan juga di siangnya pula sebelum itu dalam convocation yang diadakan. Tadi kita sempat juga simbang-simbang ni Haji, sebenarnya kalau kita mendengar latar belakang mereka ni memang berbeza ni antara dua ni dan juga bagaimana mereka sampai ke tahap tersebut Betul. InsyaAllah kita akan kongsikan sekejap lagi nanti ya. Dan inilah kita nak tanyakan mengenai dengan kepada Cikgu Dayang Kuan Cikgu Dayang Kuan, yang mengambil dalam jurusan syariah. Mengambil jurusan syariah, jadinya macam mana cara siapa yang mendorong Cikgu Dayangku sehingga akan berjaya dan juga dapat menghabiskan pengajian di KPSB ini, Cikgu? Terima kasih Tuan Pengerusi bagian acara penyampai. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua yang telah memberi kekuatan kepada saya dan rakan-rakan untuk menyelesaikan pengajian selama 4 tahun. Yang memberi dorongan itu sebenarnya untuk memasuki college, universiti, perguruan agama Serbegawan adalah untuk mencari ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan dan seterusnya mencari pengalaman-pengalaman. Seperti maklum, bertepatan dengan tertubuhnya college ini bertepatan dengan objektifnya untuk melahirkan pendidik-pendidik yang berilmu. Jadi setiap pendidik itu hendaklah mempunyai ilmu untuk agar dapat disampaikan kepada anak bangsa, anak watan dan bahkan pada masyarakat sendiri. Itu dia wawasan dia untuk mencapai untuk melalui melalui sehingga ke peringkat pencapaian ke tahap ini Dan kita beralih kepada Cikgu Hajah Nur Fazilah mungkin juga dapat dikongsikan bagaimana pengalaman cikgu sampai ke tahap ini. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sepanjang pengajian saya di KPSB, saya mendapat banyak pengalaman yang sangat berharga, seperti sesi-sesi perkuliahan bersama pensyarah, sesi perbincangan bersama rakan-rakan dan pensyarah di kelas-kelas tutorial. Dan di samping itu saya juga mendapat banyak ilmu pengetahuan yang baru, khususnya berkaitan dengan bidang perguruan. Selain itu, salah satu juga pengalaman berharga yang mungkin rasanya tidak dapat dilupakan adalah ketika saya tercalon untuk mengikuti program pertukaran pelajar di Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Pertukaran dalam masa berapa lama tu? Dalam tempoh 1 semester. Satu semester. Dan inilah antara dua penerima anugerah Rais yang telah pun dianugerahkan malam semalam, dan juga ini merupakan graduasi ini ataupun juga sebelum ini menggelar diri mereka sebagai mahasiswi, merupakan yang mengikuti dalam latihan dalam perkhidmatan di KPSB, dan sebelum itu berpengalaman dalam bidang pendidikan dan juga pengajar. Memang seorang cikgu lah seorang cikgu kedua-duanya cikgu tenaga pengajar. Selepas pengajar. Kembali kepada cikgu lagi. Lepas ni tapi mungkin juga melanjutkan pelajarannya mudah-mudahan Jadi kita beralih semula kepada Cikgu Dengku Hajah Jadi mungkin sini mungkin kalau saya tanyakan apa perasaan, memang gembira, memang terharu dan sebagainya. Jadi menjadi pelajar cemerlang mungkin ini dapat dikongsikan sama dengan mereka-mereka di luar sana nanti. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kecemerlangan saya pada hari ini juga bukan untuk saya seorang saja, malahan untuk semua rakan-rakan yang berada di Kupu dan khususnya yang graduate kemarin. Kerana kegigihan yang Allah beri kepada mereka juga kepada saya sama-sama untuk menyahut cabaran pengajian selama 4 tahun di Kupu SB.
Dan juga ini merupakan antara cabaran yang mereka hadapi lah Yang Bu ya. Dan juga mungkin kedua-dua sudah berkeluarga kan. Jadi macam mana cara menjadi isteri kepada suami, ibu kepada anak dan juga sebagai mahasiswi untuk sebagai kepada penerus kepada pengajian di KUPS. Jadi macam mana cara pembagian masa? Mungkin Siti dululah pembagian masa antara seorang sebagai pelajar, sebagai ibu tugas di rumah dan juga sebagainya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Memandangkan saya sudah berumah tangga, jadi saya lebih banyak menumpukan perhatian semasa sesi perkuliahan bersama pensyarah dan juga sesi tutorial bersama rakan-rakan dan pensyarah. Di samping berusaha untuk bertanya-tanya kepada pensyarah jika ada sebarang kemusykilan ataupun masalah dan seumpamanya. Kerana apabila di rumah, sebahagian besar masa saya gunakan untuk suami dan anak. Lebih-lebih lagi anak saya ia seorang yang istimewa, lahir dengan Down syndrome. Jadi ia lebih rapat dengan saya dan lebih orang memerlukan pemerhatian. Jadi tapi namun demikian alhamdulillah suami sebenarnya banyak membantu dalam menjaga anak, terutama sekali apabila menjelangnya musim peperiksaan. Dan kadang-kadang tidak dinafikan, kadang-kadang terpaksa menunggu anak tidur baru boleh membuat tugasan, ulang kaji, assignment dan sebagainya. Memang cabarannya besarnya jika dibandingkan mungkin orang yang belum berumah tangga ya. Memang cabaran ini memang kata orang berganda. Jadi cuma dulu dengan Cikgu Dayangku apa yang pembagian masa dan juga macam mana cara membezakan antara fokusnya kepada siapa. Paksa disiplin ya. Terima kasih. Memang pada awalnya memang sukar untuk membahagikan masa tersebut, memandangkan juga pada masa yang sama saya sebagai seorang isteri, ibu dan guru juga pada 6 orang anak. Jadi memandangkan saya mengikuti pengajian sepenuh masa, artinya menghadiri perkuliahan sesi pagi dan petang, cuma ada masa waktu malam saja. Jadi waktu malam itu saya sendiri dengan anak-anak belajar bersama-sama. Di samping belajar bersama-sama sekaligus di samping mengajar juga anak-anak pada masa itu. Dan juga waktu subuh juga, lepas salat subuh saya gunakan untuk misalnya menghafal ayat-ayat Al-Quran dan mengulang kaji sedikit-sedikit lah. Alhamdulillah. Jadinya dalam 2 dalam 1 lah ni mengajar juga, belajar juga, jadi dapat mengurangkan tekanan dalam perkara ni. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berkat doa suami dan juga doa kedua ibu bapa saya yang selalu memberi dorongan dan semangat untuk saya terus mencapai kejayaan dan sentiasa macam melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Itu yang kita rasa terharu sekali ya. Jadi Cikgu Siti Siti Nurfazilah kan. Jadi mungkin sini dapat dikongsikan juga apa yang memotivasikan, bagaimana cara cikgu memotivasikan diri untuk belajar dengan seperti mana disebutkan tadi keluarga cikgu tadi ada keluarga istimewa juga ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya motivasi dan dorongan untuk belajar sebenarnya sama seperti Cikgu Dian Kumala. Memang untuk meningkatkan prestasi pendidikan, prestasi pengajaran apabila di sekolah nanti. Di samping itu, di antara juga yang banyak memberi dorongan adalah daripada suami, keluarga dan pensyarah-pensyarah di KUPU SB sendiri. Di samping itu, satu juga perkara yang sentiasa menguatkan semangat saya untuk belajar adalah anak saya yang sulung itu tadi. Sebab melalui pengajian di KUPU SB yang banyak mengongsikan kaedah-kaedah, teknik-teknik pengajaran, cara untuk menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. Jadi ia sedikit sebanyak secara tidak langsung dapat membantu saya untuk memberikan pendidikan kepada anak saya tu, khususnya apabila ia sudah dewasa nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah antara hikmah dia Allah memberi kita jalan begini tapi untuk sesuatu.
dan juga cabarannya, dan juga Cikgu Hajah mempunyai anak istimewa, dan juga Cikgu Dayangku mempunyai keluarga yang besar. Memang ini satu cabaran dan juga satu antara motivasi kepada kita semualah dalam apatah lagi baru saya menerima sebagai penerima anugerah Rais ini, iaitu merupakan salah satu kecemerlangan dalam untuk mencapai kejayaan ini. Jadinya mungkin dapat dikongsikan. Saya rasa pun ada pengalaman-pengalaman pahit sepanjang mengikuti berapa lama kursusnya? Jangan pahit saja, manis pun ada. 4 tahun. Pengalaman pahit dan juga beberapa yang manis dapat dikongsikan kepada penonton. Alhamdulillah, pengalaman secara jujurnya memang banyak, dan kalau yang pahitlah dulu. Kalau pengalaman yang pahit biasanya bagi saya tidaklah terlalu banyak, sebab memandangkan ataupun memang belajar itu memang sudah pilihan sendiri. Jadi memang banyak cabarannya. Jadi itulah di antara yang pahitnya. Tapi alhamdulillah dapat juga diatasi walaupun pahit dengan bantuan pensyarah, rakan-rakan dan keluarga di rumah. Manakala kalau kenangan yang manis, memanglah semasa menjalani sesi-sesi perkuliahan, sesi pembentangan bersama rakan-rakan. Kemudian seperti yang saya nyatakan tadi, pengalaman manisnya salah satunya di antaranya ialah ketika saya mengikuti program pertukaran pelajar. Dan juga dibiayai oleh kerajaan sepenuhnya. Sepenuhnya, alhamdulillah. Jadi Cikgu Dayangku pula sama juga sepanjang 4 tahun itu memang banyak. Bezakanlah sedikit. Mungkin ada yang special lagi ni. Ingin kenangan terindah dulu. Sepanjang perkuliahan kami, kami tidak semestinya mengikuti akademik bagian. Kami juga diwajibkan untuk mengikuti co-curriculum. Jadi di antara kenangan terindah kami, saya dan rakan-rakan ikut diberi peluang untuk melawat di salah sebuah kampung, itu Kampung Hasan. Waktu itu masa menuai menetam padi. Saya dan rakan-rakan ikut pada masa itu turun padang ke sawah, ikut pakai kasut boot, pakai topi serau, ikut belajar mengetam padi pada beberapa oranglah penduduk Kampung Hasan. Dan juga kenangan terindah lagi yang satu yang masih lagi segar, saya dan 3 orang rakan diberi peluang untuk mengikuti lawatan sambil belajar di Padang Indonesia. Itu saya dan rakan saya Cikgu Rozia dan 2 orang rakan lagi saya, iaitu Cikgu Haji Ibrahim dan Cikgu Zuhairi, dan 2 orang pensyarah yang mengiringi kami. Kami di sana dibawa melawat ke universitas di sana yang ada, dan juga kami sempat melihat dari jarak dekat cara bagaimana pensyarahnya itu membimbing siswa dan siswi, dan bagaimana siswi dan pelajar-pelajar itu melaksanakan praktik mengajar mereka. Dan juga kami sempat dibawa juga melawat di salah satu pondok pesantren Al-Barakah, yang mana pada masa itu kami menyaksikan kanak-kanak yang sudah berumur 2 tahun, diorang dilatih untuk menunaikan solat duha pada pagi-pagi. Jadi kami terpaksa waktu subuhlah berkunjung ke pesantren ini. Berapa lama di sana? Dalam 10 hari, iaitu masa bulan Mac tahun 2012. Alhamdulillah. Dan mungkin Cikgu dapat kongsikan kepada, mungkin daripada mahasiswa dan juga mahasiswi yang lagi masih menuntut di KUPSB, apakah cara-cara terbaik? Pensyarah memberikan ilmu memang sama rata lah, tapi mungkin ada istimewanya sehingga kan Cikgu ini menerima penerima anugerah Rais. Terima kasih. Sebenarnya mungkin di luar sana masih lagi ramai pelajar yang lebih cemerlang kalau berbandingkan dengan saya. Cuma saya ingin berkongsi saja sedikit. Salah satunya kita ni seperti macam misalnya kita ni solatlah, berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita ni, dan juga ikhlas mencari ilmu kerana Allah semata-mata.
dan kemudian mengikut perkembangan apa yang pensyarah berikan. Jangan tadi tunggu sampai memakan masa yang lama baru mencari bahan-bahan. Artinya seboleh-bolehnya diberi saja ketetapan dari pensyarah untuk membuat assignment dan seterusnya, berusaha dengan segeranya untuk mencari bahan-bahan tersebut agar kita ni tidak terlalai ataupun terleka. Sebab terlalu banyak lagi pelajaran yang akan dihadapi lagi. Jadi bagi Cikgu Hajah pula mungkin ada variasi tersendiri secara ringkasnya. Alhamdulillah. Sama juga macam yang dikatakan oleh Cikgu Dayang Kumaila. Memang apabila saja diberikan tugasan, sepatutnya terus dicari bahan. Kemudian selain daripada itu, seperti mana yang saya katakan tadi awal, tumpuan semasa sesi perkuliahan itu adalah sangat penting. Sebab dengan penumpuan ketani kepada sesi perkuliahan, ia sedikit sebanyak akan mengukuhkan ingatan ketani semasa sesi perkuliahan itu, di samping mendapatkan berkat daripada para pensyarah yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Dan minta maaf, ingin saya menambah lagi. Silakan. Yang penting kalau boleh kita ni minta doakan pada suami yang sudah berumah tangga atau isteri, dan lebih lagi yang penting doa kedua ibu bapa saya dan yang lain lah. Sebelum peperiksaan itu minta doakan supaya dapat menjawab dengan baik. Sebab doa kedua ibu bapa tu, walaupun saya sudah berumah tangga, mesti saya menelefon kedua ibu bapa minta doakan. Itulah antara kepiluan, kesedihan, tapi ada kegembiraan, terharu mendengar daripada penerima-penerima anugerah Rais ini daripada KUPU-SB. Dan ingin kita sentuh di sini beruntung bagi mereka yang masih mempunyai kedua ibu bapa, jadi hargai mereka dan libatkan mereka dalam apapun jua aktiviti-aktiviti kita Jadi terima kasih kepada Cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Saya faham kita habis kita Cikgu kita ucapkan tahniah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Dayangku Hajah Mala Roslinati binti Pengiran Haji Muhtusin dan juga Cikgu Hajah Nur Fazilah binti Haji Judin yang bersama kita dalam sesi membual kita dan juga wawancara kita, mengongsikan antara pengalaman-pengalaman serta tips-tips yang indah untuk dikongsikan kepada audio penonton, khususnya bagi mereka yang masih lagi bergelar sebagai mahasiswa dan juga mahasiswi ataupun juga mereka yang akan bergelar di mahasiswa di KUPU-SB ini nanti. Jadi kita ucapkan tahniah sekali lagi mereka yang telah berjaya